membuka majlis dewan rakyat dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Kepadanya terpulang segala puji-pujian, kepada Rasul-Rasulnya salawat salam kehormatan, kepada sekalian orang yang taatkan Allah. Ya Allah yang bersifat Maha Hikmah, limpahkan keadilan yang menanggungkan kewajipan ke atas pemerintah dan ahli majlis pemasyarakatan bagi mentadbir masyarakat pergaulan. Mudah-mudahan sentosa aman, makmur, limpah kebahagiaan meliputi sekalian penduduk negara Malaysia. Ya Allah, kami sekalian hamba-Mu yang diperkenan menjadi ahli dewan rakyat, menyempurnakan kewajipan yang diamanahkan, yang terutama bagi negara Malaysia, bagi rakyatnya sekalian. Ya Allah, berkat-Mu ke atas kami berhimpun di pohon anugerahkan taufik-Mu, hidayah-Mu di pohon menyuluh memandukan pada ketika kami berunding, menimbang, bertukar fikiran pada segala perkara yang dibentangkan dengan saksama serta berkeamanahan, menjunjung perintah dan kebesaran Allah. Mudah-mudahan berlebih-lebih keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi negara Malaysia serta penduduknya sekalian. Ya Allah, dipohonkan doa kami diperkenan. Amin ya Tuhan seluruh alam sekalian. Pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jemput Datuk Abdul Aziz bin Haji Syekh Fadil. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam satu Malaysia, salam Kedah aman makmur, salam Kulim Bandar Baru aman bersih ceria. Bersumpah kita mempertahankan negara. Rakyat menanti penuh harapan. Kepada menteri saya bersuara. Nombor 1, pohon jawapan. Ya, sila Menteri. Assalamualaikum, salam sejahtera. Yang di-Pertua, saya mohon menjawab soalan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Kulim Bandar Baru bersekali dengan soalan Yang Berhormat Farid Zulum pada 5 November, memandangkan isu yang dibangkitkan adalah berkaitan. Untuk makluman Yang Berhormat Kulim Bandar Baru, bagi tempoh 2007 sehingga 2014, sebanyak 730 hasil penyelidikan dan pembangunan ataupun R&D telah dipatenkan. Daripada jumlah tersebut, 78% adalah daripada Universiti Penyelidikan. Selain itu, sebanyak 1,191 harta intelek telah berjaya didaftar bagi tempoh tersebut. Bagi tempoh yang sama juga, sebanyak 280 produk R&D telah dikomersialkan, di mana 63% ialah daripada Universiti Penyelidik. Untuk produk R&D yang telah dijaya dikomersialkan ialah seperti berikut. Antaranya ialah Typedot, iaitu hasil diagnostik segera bagi demam kepialu oleh Profesor Datuk Dr. Asma Ismail daripada Universiti Sains Malaysia, sekarang ini merupakan Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi, di mana telah menghasilkan nilai komersial sebanyak 19 juta. Keduanya ialah bionic prostetik ataupun kaki palsu bionic oleh Dr. Nur Azwan Abu Osman daripada Universiti Malaya, yang mana paten telah difailkan di Amerika Syarikat dan menarik perhatian pelabur daripada Jerman, Iceland dan juga Taiwan. Dan melalui ekspedisi kasih bionik yang telah tersenarai dalam Malaysian Book of Records, produk ini mencipta sejarah apabila Azman Yub Akil, seorang atlet yang tidak mempunyai kaki, dapat berjaya menyertai jelajah berbasikal, boleh berbasikal sejauh 1,000 km menggunakan kaki bionik yang dihasilkan oleh kumpulan penyelidik ini. Seterusnya adalah vaksin Newcastle disease. Newcastle tak kena dengan Kota Baru. Ia tahan haba, dan vaksin Fowl Fox yang oleh Profesor Datin
Nur Aini Idris daripada UPM yang mempunyai nilai komersial sebanyak 2.7 juta. Dan juga membrane teknologi for separation process oleh Dr. Profesor Ahmad Fauzi daripada UTM dengan yang telah menembus pasaran antarabangsa Arab Saudi juga Thailand dengan produk bernilai 3.7 juta. Biofuel technology wastewater treatment using Cosmo Balls oleh Dr. Profesor Azmi Idris UPM juga mempunyai nilai komersial sebanyak 5.7 juta. Untuk makluman yang berhormat, kadar pengkomersialan daripada hasil penyelidikan universiti tempatan yang diterima oleh industri di Malaysia ialah pada kadar hanya 4.2%. Kalau kita lihat ini rendah, tapi sebenarnya kadar diterima pakai di peringkat antarabangsa ialah 5%. Di Amerika Syarikat kadar komersialisasi hanya 4.7%. Dan jadi untuk maklumat yang berhormat Parit Sulong, hasil daripada pengkomersialan produk dan idea meliputi perkhidmatan, konsultasi dan latihan yang telah mencatat jumlah pendapatan sebanyak 5.33 bilion ringgit bagi tempoh tahun 2007 hingga 2014 berbanding dengan dana yang disediakan oleh kerajaan sebanyak 3.53 bilion ringgit, dan ini mencatatkan lebihan pulangan pelaburan dalam bidang penyelidikan sebanyak 50.6%. Terima kasih. Ya, ya, Kulian Bandar Baru. Terima kasih Yang Hormat Datuk Menteri, dan saya ucapkan tahniah. Saya juga nak sampaikan pesanan daripada kawan-kawan yang merasakan cukup rasa bangga dengan pelantikan Yang Berhormat kembali sebagai Menteri Pendidikan. Mereka percaya bahawa 2 tahun Yang Berhormat di sana, Yang Berhormat telah dapat memberikan satu suntikan semangat hingga membawa peningkatan yang baik kepada universiti tempatan. Cuma soalan saya, Yang Hormat, kalau kita melihat statistik daripada Pusat Maklumat Sains dan Teknologi Malaysia, hanya 9% daripada dana R&D tempatan daripada 131 juta ini, 9% saja disalurkan kepada universiti tempatan. Kedua, walaupun angka yang Berhormat Menteri maklumkan tadi merupakan satu in terms of numbers is quite big, 730 produk, 280 R&D yang berjaya dikomersialiskan, tapi segi tahap keyakinan swasta kepada penyelidikan tempatan ini masih lagi di tahap yang agak rendah. Dan kedua, saya nak cadangkan untuk pemikiran kementerian, kita mempunyai terlampau banyak dana, sama ada melalui MOSTI yang berjumlah berbilion, Yayasan Inovasi Malaysia, pelbagai PE fund daripada Kementerian Kewangan. Apakah kerajaan boleh memikirkan untuk kita kumpulkan dana ini dalam satu unit kas supaya ia dapat disalurkan kepada 5 universiti penyelidikan kita ini, Universiti Melaya, Universiti Sains Malaysia, UKM, UPM, UTM, supaya tahap penyelidikan itu dapat ditingkatkan dan commercialization itu lebih bermakna daripada segi daya komersialnya itu. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya usaha sedang dilaksanakan supaya dana tersebut dikumpulkan dalam satu jawatankuasa agar ianya senang diagih-agihkan, agar pengagihannya tidak bertindih-tindih. Tapi juga saya ingin memberitahu di sini, memang walaupun kita lihat pencapaian kita 4.7% itu hanya 0.3% lebih rendah daripada kadar antarabangsa, tapi kita ingin melihat pencapaian yang lebih. Sebab itu diwujudkan satu dana baru yang dipanggil PPRN, Public Private Research Network, yang mana
usahawan-usahawan kecil yang ada masalah dari segi manufacturing dan juga komersialisasi masalah dalam bidang pertanian, mereka boleh berjumpa dengan universiti dengan dana lebih kurang 30 hingga 50 ribu untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka. Tapi juga perlu diingatkan bahawa dalam kita melihat kejayaan penyelidikan, kita perlu sekarang kita menggunakan sistem ekosistem quadruple helix, yang mana kita bukan hanya melihat kemajuan yang berlaku dalam bidang industri, tapi juga kita melihat bagaimana sektor penyelidikan ataupun sektor akademia universiti boleh membantu industri, boleh membantu kerajaan dan juga boleh membantu industri. Dan inilah angka-angka saya katakan tadi, apabila kita melihat menggunakan ekosistem quadruple helix, yang mana bukan hanya melihat taraf komersialisasi semata-mata, tapi dan melihat apakah keuntungan yang boleh dapat oleh industri, juga kerajaan dan juga komuniti. Kita lihat banyak juga R&D kita, pendidikan kita yang memberi manfaat kepada rakyat keseluruhannya. Libon tebal. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Soalan tambahan saya kepada Menteri. Di samping pendidikan sains yang diberi galakkan oleh kerajaan, apakah pendirian kerajaan dalam pendidikan sosioekonomi yang menjadi input penting kepada dasar pembangunan negara, seperti isu membasmi kemiskinan, isu perpaduan nasional, isu pembangunan keusahawanan, dan juga lain-lain isu kemasyarakatan dan kemanusiaan. Terima kasih. Benar yang berhormat, sebab tu saya mengatakan tadi, dalam kita menilai hasil penyelidikan, kita menggunakan pendekatan quadruple helix. Jadi bukan hanya semata-mata melihat dari segi pengkomersialan semata-mata. Sebab tu apa saya katakan tadi, apakah kebaikan yang boleh kita dapati untuk komuniti juga kerajaan. Sebab itulah dalam bidang-bidang kemiskinan, perpaduan dan juga untuk kebaikan masyarakat juga diberi penekanan dan diberi pengiktirafan oleh kerajaan. Ya, Farid Sulung. Ringkas dan padat. Terima kasih. Terima kasih. Soalan saya ringkas saja, soal tambahan saya. Dalam sasakan 60,000 pemegang PhD pada tahun 2025 di kalangan masyarakat Malaysia, jadinya apakah kaedah dan mekanisme pemantauan yang dibuat oleh pihak kementerian terhadap kualiti kajian yang dijalankan itu sendiri, supaya kita tidak mengejar kuantiti semata-mata dan mengabaikan kualiti hasil PhD tersebut. Terima kasih. Beberapa usaha sedang dilaksanakan di peringkat universiti. Sebab itulah kemudian ini kita lihat penyelidik-penyelidik kita telah mendapat award daripada Thomson Reuters Web of Science 2014. Baru-baru ini penyelidik kita mempunyai indeks citasi yang tertinggi, 1% tertinggi dalam dunia. Ini pengiktirafan yang dibuat oleh Thomson Reuters, dan kita lihat baru-baru ini pun kita ada kerjasama dengan Harvard, MIT, Oxford dan beberapa universiti terkemuka, di mana pelajar-pelajar kita bukan hanya menghabiskan PhD mereka, tapi juga mereka digalakkan untuk membuat postdoc mereka. Ini selepas PhD di universiti-universiti terkemuka, agar mereka boleh menambah baik lagi kerja-kerja penyelidikan mereka. Ya, saya jemput Puan Teresa Kok Suh Sim. Terima kasih Tuan Speaker. Salam ubah, salam bersih. Orang tua dalam gua, soalan saya nombor 2. Ini cuma tertinggal salam harapan. Sila Menteri. Tuan Yang Di-Pertua, untuk maklumat ahli yang berhormat, jumlah pemilih baru yang berdaftar dengan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sejak bulan Mei 2013 sehingga daftar pemilih suku tahun kedua tahun 2015 adalah sebanyak 373,467 orang. Untuk maklumat ahli yang berhormat, SPR tidak pernah menghalang parti politik untuk mendaftar pemilih baru. Berdasarkan kepada kajian terhadap kaedah dan prosedur pendaftaran berkaitan penolong pendaftar pemilih di kalangan wakil parti politik,
SPR berpendapat tiada keperluan untuk meneruskan pelantikan baru penolong pendaftar pemilih tersebut. Berhubung dengan perkara ini, SPR sentiasa menjalankan kajian yang menyeluruh dan komprehensif terhadap kaedah dan prosedur pendaftaran sedia ada bagi memastikan kelancaran dan keberkesanan urusan pendaftaran pemilih. Untuk maklumat ahli yang berhormat juga, pelbagai usaha telah dilaksanakan oleh SPR untuk menarik lebih ramai warga negara untuk mendaftar mendaftar sebagai pemilih. Ini termasuklah menyediakan kaunter pendaftaran pemilih dan pameran di pusat membeli belah, pusat rekreasi, kawasan penempatan penduduk, institut pengajian teori awam dan pusat-pusat latihan yang berkaitan. SPR juga sentiasa terbuka untuk menerima jemputan untuk menyediakan kaunter pendaftaran pemilih dan pameran sekiranya terdapat jemputan bagi penganjuran program-program yang berkaitan. Selain itu, individu yang berhasrat untuk mendaftar sebagai pemilih boleh mengunjungi saluran-saluran pendaftaran lain seperti di kaunter pendaftaran pemilih di Ibu Pejabat SPR Putrajaya, pejabat-pejabat pilihan raya negeri, pejabat daerah dan tanah, pejabat pihak berkuasa tempatan dan pejabat-pejabat pos yang terpilih serta kaunter-kaunter gerak SPR di seluruh negara. SPR telah mengadakan pelbagai aktiviti kesedaran dengan lebih berkesan termasuk menggunakan pelbagai saluran media dan juga melalui program turun padang outreach. SPR juga akan mula menjalankan pendekatan pendaftaran pemilih secara bergerak mobile dengan menggunakan kenderaan caravan. Dengan adanya kemudahan caravan tersebut, ia akan memberi peluang kepada SPR untuk menjalankan program turun padang outreach dengan lebih agresif dan seterusnya memberi kemudahan kepada orang awam untuk mendaftar sebagai pemilih. Sekian, terima kasih. Ya, seputih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya sebenarnya agak hairan untuk dapat tahu yang SPR tidak harang parti politik untuk mendaftar pengundi baru tapi hanya tidak melantik penolong pendaftar yang baru. Masalah sekarang ialah ramai penolong pendaftar yang dulunya mungkin mereka adalah pembantu kepada wakil rakyat. Sekarang mereka tidak yang lesen untuk ataupun kebenaran untuk mendaftar pengundi baru tidak dilanjutkan lagi. So sekarang adalah masalah dulu selalunya pengundi orang yang ingin jadi pengundi baru mereka datang ke pejabat wakil rakyat termasuk macam pejabat pusat khidmat saya, tapi sekarang kita tak boleh buat ini lagi kerana SPR tidak lanjutkan lagi yang lesen penolong pendaftar ini. Jadi apakah yang penjelasan tentang ini dan bolehkah kita juga tahu berapa warga Malaysia yang layak membuang undi tetapi masih belum daftar sebagai pengundi kerana daripada angka yang diberi oleh Yang Berhormat Menteri tadi agak kuranglah kalau kita bandingkan dengan orang muda di negara kita ini hanya 373,000 pengundi baru saja. Jadi di dalam angka ini bolehkah kita juga dapat tahu pecahan setiap negeri, yang mana negeri yang mempunyai paling banyak ataupun paling kurang pengundi baru. Kalau sekarang tidak dapat beri, mungkin boleh beri secara tertulis. Dan juga apakah prosedur kalau NGO nak daftar jadi penolong pendaftar bagi SPR, macam mana ini boleh dilakukan? Kerana di kawasan Parlimen Seputih ada satu JKKK yang daftar jadi penolong pendaftar bagi SPR, tapi itu kepunyaan MCA. So jadi bagi NGO lain kalau mereka berminat untuk membantu mendaftar pengundi baru, macam mana mereka boleh menjalankan tugas? Sekian, terima kasih. Ya, sila Yang Menteri. Terima kasih. Seputih ya. Soalan tambahan seputih ini bukan satu tapi 3. Harapnya seputih ini tak tahu kira. Tuan Yang Ketua, tak apalah, saya cuba jawab. Yang soalan kedua tu saya jawab memandangkan senarai tersebut adalah statistik panjang dan pecahan mengikut negeri, maka jawapan secara bertulis akan diberi. Itu pada soalan kedua. Ya. Soalan yang nombor 1 ni, untuk maklumat ahli yang berhormat, penolong pendaftar pemilih wakil parti politik hanya boleh melaksanakan pendaftaran baru di mana jumlah penolong pendaftar pemilih wakil parti politik yang masih sah pelantikannya sehingga bulan September 2015. Setakat ini adalah seramai 49 orang.
pecahan jumlah penolong pendaftar pemilih wakil parti politik yang masih sah pelantikannya adalah seperti berikut. Wilayah Persekutuan 2 orang daripada DAP, Terengganu 1 orang daripada UMNO, Sarawak 46 orang, jumlahnya adalah 49 orang. Soalan ketiga daripada yang betul pasal NGO, saya rasa seperti ni rajin pergilah ke pejabat SPR. Takkan itu pun nak suruh minta jawapan dalam parlimen, bukannya tak boleh cari jawapan. Dan sekarang dengan adanya sistem teknologi yang begitu canggih, dia boleh mendaftar ke, menanya dan sebagainya. Itu sahaja Tuan Speaker. Terima kasih. Ya, Kuala Selangor. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua, terima kasih Yang Menteri. Pertamanya saya ucapkan terima kasih dan tahniah kepada SPR yang menggerakkan usaha di kalangan rakyat, khususnya dalam kesedaran menggerakkan participation demokrasi di Malaysia. Saya ingin bertanya kepada Yang Menteri, sepanjang usaha dilakukan oleh pihak SPR, apakah cabaran atau kekangan yang dihadapi oleh SPR, khususnya dalam usaha menggerakkan usaha mendaftarkan pengundi baru melalui kaedah reach out, dan sepanjang usaha yang dilakukan oleh SPR, perbandingan kaum di Malaysia yang paling tinggi khususnya yang mendaftar pengundi baru di Malaysia. Terima kasih. Terima kasih Tuan Speaker. Disebabkan soalan itu ada soalan berkenaan dengan cabaran dan kekangan dalam usaha untuk mendaftar pengundi baru, saya akan memberi jawapan bertulis kepada Kuala Selangor. Terima kasih. Ya, saya jemput Tan Sri Datuk Seri Panglima Anwar bin Musa. Datuk Yang Di-Pertua, saya pohon Yang Berhormat Menteri memberikan jawapan pada soalan saya di nombor 3. Terima kasih. Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam Red Warriors. Untuk makluman ahli yang berhormat, program Fit Malaysia telah dilancarkan pada bulan September 2014 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Dan setakat ini sebanyak 13 acara telah dianjurkan di peringkat negeri dan telah mendapat sambutan yang besar dari rakyat Malaysia. Kementerian Belia dan Sukan juga telah menganjurkan sebanyak 1,936 Community Fit Malaysia di 121 daerah dari permulaan tahun ini sampai akhir bulan Oktober. Kementerian juga telah menganjurkan sebanyak 360 hotspot Fit Malaysia di peringkat negeri dari bulan Januari hingga akhir bulan Oktober. Sehingga September 2015, pencapaian KPI Fit Malaysia telah melebihi sasaran 300,000 orang peserta, iaitu seramai 347,052 orang. Dan memandangkan program Fit Malaysia ini mendapat sambutan yang begitu menggalakkan dan masyarakat kini lebih sedar tentang pentingnya menjalani gaya hidup yang sihat dan cergas, maka kementerian telah bercadang untuk memperluaskan lagi gerakan Fit Malaysia ke peringkat parlimen dan serta menambah bilangan program di peringkat daerah. Kemuncak kepada Fit Malaysia ini adalah sambutan Hari Sukan Negara yang telah diadakan pada 10 hari bulan 10 yang lepas, yang telah melihat 17,648 program yang diadakan yang melibatkan lebih daripada 5 juta rakyat Malaysia serentak pada hari tersebut. Namun demikian, kementerian tidak hanya melihat kepada bilangan peserta pada program-program Fit Malaysia, gelombang Fit Malaysia dan juga program-program Hari Sukan Negara. Tujuan kita adakan Fit Malaysia ini adalah untuk menjadikan negara kita sebagai negara bersukan dan untuk kita menjadikan sukan sebagai budaya dan juga gaya hidup rakyat Malaysia. Jadi bukan hanya kita melihat kepada bilangan peserta, kita juga melihat kepada indikator-indikator yang lain secara jangka masa panjang. Sebagai contoh, mengikut kajian yang telah dibuat oleh Institute for Youth Research ataupun IRIS di bawah Kementerian Belia dan Sukan, pada tahun 2014 kita telah buat satu survey di mana 40.8% rakyat Malaysia yang terlibat dengan sukan sekurang-kurangnya 2 kali seminggu yang dikategorikan sebagai aktif. 20% rakyat Malaysia kurang daripada 2 kali seminggu, manakala 40% rakyat Malaysia yang tidak terlibat langsung
yang tidak aktif pada tiap-tiap minggu, langsung tidak beriadah dan langsung tidak bersukan. Maka untuk jangka masa yang panjang, kita nak melihat bahawa angka penglibatan dalam sukan, penglibatan dalam aktiviti riadah ini meningkat sehinggalah ke tahap negara bersukan, iaitu 60 hingga 70%, dan juga kita ingin melihat kepada indikator-indikator lain seperti indikator kesihatan, di mana umum tahu bahawa di Malaysia ini kita mempunyai ranking yang antara tertinggi di Asia Tenggara untuk penyakit-penyakit yang tidak berjangkit ataupun non-communicable diseases seperti kencing manis, obesity, sakit jantung, hypertension dan sebagainya. Jadi tujuan kita adakan Fit Malaysia ini bukan hanya untuk kita memperluaskan lagi tapak penyertaan ataupun talent base supaya lebih mudah untuk kita mencari bintang sukan untuk masa depan, tetapi juga untuk kita memastikan bahawa negara kita lebih cergas, lebih sihat dan lebih produktif untuk membantu kita mengurangkan penyakit-penyakit yang dapat juga mengurangkan perbelanjaan kita dari segi kesihatan umum ataupun kesihatan awam dalam masa yang akan datang. Ya, Ketua. Terima kasih Bapak Menteri dan saya ucapkan tahniah atas program yang dijalankan. Saya difahamkan bahawa ini ahli-ahli parlimen pun juga ada mengambil bahagian dalam program Fit Malaysia, dan saya ucap tahniah kerana Kanya katanya mendapat juara fitness, Masjid Tanah nombor 2, Parit Sulu nombor 3. Red Warriors tak masuk. Bapak Menteri, saya perhatikan dalam konteks menjalankan aktiviti ataupun program yang berkaitan dengan kecergasan ini, sebenarnya telah dilaksanakan oleh kementerian secara konsisten sejak sekian lama. Seingatan saya, kalau dulunya dalam bentuk di bawah program Induk Belia Negara atas nama Malaysia Cergas, kemudian Rakan Muda atas nama Rakan Sukan, dan seterusnya di bawah program Sports for All ataupun Sukan untuk Semua. Tetapi kita perhatikan lazimnya apabila bertukar kepimpinan, bertukar kementerian, perkara itu mungkin berubah dari segi presentation, tetapi roh dan juga matlamat itu masih kekal di situ. Tinggal lagi tidak ada satu usaha untuk menjadikan ini sesuatu yang lebih komprehensif, merentasi agensi dan kementerian. Misalnya, kalau kita rasakan pendapat menteri dalam jawapan tadi mengatakan ini kita nak bentuk satu lifestyle, satu gaya hidup dan mungkin bersifat lifelong, adakah kementerian tidakkah kementerian bercadang untuk menjadikan program ini juga turut dilaksanakan melalui sekolah-sekolah IPT di bawah kementerian yang berlainan, Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Pendidikan Tinggi misalnya, supaya proses itu dilaksanakan secara berkekalan supaya akhirnya dia menjadi satu lifestyle. Pun penjelasan. Terima kasih Ahli Yang Berhormat, dan sudah pasti Ahli Yang Berhormat sebagai seorang yang pernah menerajui Kementerian Belia dan Sukan sangat tepat mengatakan bahawa dasar sukan untuk semua untuk menggalakkan kecergasan itu sudah pasti wujud sekian lama sebagai dasar sukan negara. Jadi maqasid ataupun matlamat untuk kita menjadikan rakyat Malaysia lebih cergas itu sentiasa ada di dalam Kementerian Belia dan Sukan, cuma manhaj ataupun pendekatannya mungkin berbeza dari masa ke semasa. Bukan soal perubahan menteri, tetapi mungkin soal perubahan trend, perkembangan terkini dan sebagainya. Mungkin dahulu berbeza dari segi presentationnya, hari ini lebih kepada larian, kayuhan dan sebagainya, mengikut perkembangan terkini dan juga minat kepada mereka yang terlibat dalam bidang sukan. Saya sangat setuju dengan saranan daripada Ahli Yang Berhormat bahawa kita harus melihat kepada pelaksanaan yang merentasi agensi. Sebab itu dalam hal ini kita mengamalkan sistem lautan biru ataupun Blue Ocean Strategy, di mana kita meruntuhkan tembok-tembok yang wujud antara agensi, antara kementerian, supaya betul-betul ini menjadi satu gaya hidup yang diamalkan bukan hanya di bawah Kementerian Belia dan Sukan tetapi juga melalui kementerian-kementerian yang lain. Sebab itu, sebagai contoh, melalui program sambutan Hari Sukan Negara, kita melibatkan semua kementerian, kita melibatkan semua kementerian
154 bilangan program yang dianjurkan oleh seluruh kementerian, sebab kita nak tunjukkan bahawa sambutan Hari Sukan ini bukan hanya dibuat oleh Kementerian Belia dan Sukan, tetapi dijiwai, dihayati dan diamalkan oleh setiap kementerian dan juga setiap agensi. Malah kita telah turun ke peringkat IPT, 30 program yang melibatkan 22,497 mahasiswa di peringkat IPTA. Saya sendiri telah turun ke Universiti Melaya dan juga USIM, antara universiti-universiti lain, dan juga kita telah menggalakkan supaya sekolah-sekolah terlibat dalam sambutan Hari Sukan Negara sebagai extension dengan izin kepada program ataupun dasar satu murid satu sukan. Jadi dan juga tidak lupa kepada Kementerian Kesihatan juga, di mana kita telah pun kerjasama rapat dengan Kementerian Kesihatan, sebab saya melihat usaha kita menjalankan Fit Malaysia ini adalah seiring dengan matlamat Kementerian Kesihatan untuk meningkatkan lagi tahap kesihatan rakyat Malaysia. Saya sentiasa berbincang perkara ini dengan Menteri Kesihatan, dibentangkan program Fit Malaysia dan Hari Sukan Negara di Jawatankuasa Kabinet berkenaan dengan sukan, di mana ada wakil daripada kementerian-kementerian lain. Apa yang kita buat hari ini sebenarnya membantu, contohnya Kementerian Kesihatan, sebab seperti mana yang saya sebutkan tadi, dengan izin public health expenditure akan dikurangkan sekiranya kita dapat meningkatkan tahap kecergasan rakyat Malaysia. Dan untuk rekodnya, sebab disebut oleh ahli Muhammad tadi, ahli-ahli parlimen yang terlibat dalam sambutan Hari Sukan Negara yang telah memakai activity tracker tersebut, yang telah menang dalam pertandingan step challenge itu, ya memang betul untuk kategori lebih daripada umur 45, Kanga telah mendapat tempat yang pertama, Kampar kedua, Kota Melaka tempat yang ketiga, bawah umur 45 Serdang tempat pertama, Segambut kedua, Kulai ketiga, dan bagi kategori wanita Kulai pertama, Masjid Tanah kedua, Parit Sulong ketiga. Tahniah kepada semua yang terlibat. Ya, Kota Baru. Terima kasih Datuk Direktur, terima kasih kepada Menteri yang telah memberikan jawapan yang baik tadi. Saya terlebih dahulu mengambil kesempatan mengucapkan tahniah pada kerajaan, khususnya KBS, yang telah menjayakan program Fit Malaysia baru-baru ini, dan kemuncaknya Hari Sukan Negara pada 10 hari bulan 10 yang saya dipahamkan akan diadakan pada setiap tahun mulai daripada tahun hadapan. Tuan Di-Pertua, saya amat bersetujulah dengan pandangan Yang Berhormat Menteri, bahawa yang penting kepada kita dalam sukan ini adalah bukan saja pencapaian, tetapi juga kelangsungan, continuity, dengan izin dalam kita mewujudkan satu, dengan izin sporting culture ataupun budaya bersukan atau kesukanan dalam negara kita ini di kalangan rakyat. Dan yang keduanya ialah bergantung kepada sama ada sukan, aktiviti sukan ataupun program sukan yang kita anjurkan ini dikaitkan juga dengan aspek education atau pendidikan. Jadi soalan saya, apakah mekanisme yang akan dilaksanakan oleh kementerian untuk mewujudkan sporting culture ni dengan izin dalam negara kita, sebagaimana yang amat dititik beratkan dalam negara-negara yang maju dalam sukan, umpamanya di Amerika. Dan di samping itu, adakah kerajaan bercadang untuk meluaskan pembinaan atau mewujudkan sekolah sukan, sekurang-kurangnya satu sekolah sukan di setiap negeri di Malaysia ini, dan adakah juga akan mewujudkan kolej sukan ataupun universiti sukan dalam negara kita ini? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ahli Muhammad dan terima kasih atas keprihatinan Yang Berhormat berkenaan dengan sporting culture dan juga matlamat untuk menjadikan kita sebagai sebuah negara bersukan. Saya setuju dengan pandangan Ahli Yang Berhormat bahawa perlu dikaitkan rapat dengan soal pendidikan. Untuk makluman, Ahli Yang Berhormat mengikut bidang tugas kementerian, sekolah-sekolah sukan itu diletakkan di bawah Kementerian Pendidikan. Dan namun demikian, Kementerian Belia dan Sukan sangat bekerja rapat dengan sekolah-sekolah sukan. Sebagai contoh, sekolah sukan pertama iaitu di Bukit Jalil diletakkan sebelah
Majlis Sukan Negara, dan produk daripada sekolah-sekolah sukan, sama ada sekolah sukan di Bukit Jalil, sekolah sukan di Bandar Penawar, sekolah sukan di Gambang Pahang, dan juga sekolah-sekolah sukan yang baru saja dibina di Terengganu dan juga di Sabah, itu semua diserapkan sebagai atlet-atlet pelapis. Kita juga sedar bahawa ada keperluan dan ada juga permintaan untuk diwujudkan sebuah college ataupun sebuah universiti sukan, dan perkara ini telah dimajukan kepada pertimbangan Kementerian Pengajian Tinggi. Buat masa ini, untuk makluman Alia Muhammad, seperti Alia Muhammad sedia maklum, kita ada beberapa universiti seperti Universiti Melaya, Universiti UiTM dan sebagainya yang mempunyai fakulti sukan, dan buat masa ini kebanyakan daripada atlet kita, bakal jurulatih kita dan juga mereka yang terlibat dan minat dalam bidang pengurusan sukan, sains sukan, perubatan sukan dan sebagainya melalui universiti-universiti yang biasa, universiti awam yang biasa, tetapi melalui fakulti sukan. Kita telah menerima minat daripada beberapa universiti antarabangsa, contohnya Loughborough University dan Stirling University, antara universiti-universiti di United Kingdom yang mempunyai program sukan yang bertaraf antarabangsa, dan mereka sedang mengkaji dan menjalankan feasibility study untuk menubuhkan sebuah universiti sukan swasta di Malaysia. Namun demikian, saya percaya dan yakin bahawa permintaan KBS pada Kementerian Pendidikan adalah untuk memastikan bahawa sekurang-kurangnya di setiap negeri harus wujud sekolah sukan supaya kita dapat memudayakan sukan melalui pendidikan. Terima kasih. Ya, saya jemput Puan Hajah Zuraidah binti Kamarudin. Bismillahirrahmanirrahim. Datuk Betul, soalan saya nombor 4. Ya, sila Menteri. Datuk Yang Dipertua, untuk makluman ahli yang berhormat, Prima menyediakan rumah yang berkualiti dan selesa di lokasi-lokasi strategik, kawasan bandar dan juga pinggiran bandar. Pembangunan Prima untuk golongan sasarannya menampilkan persekitaran yang kondusif melalui penyediaan kemudahan dan utiliti sedia ada, seperti kemudahan komuniti bagi mengurangkan kos sara hidup dan berdekatan dengan infrastruktur yang lengkap. Accessibility pengangkutan awam seperti kemudahan bas dan LRT, MRT memainkan peranan penting dalam merancang dan mengenal pasti lokasi pembangunan Prima. Selain itu, kemudahan lain yang lengkap seperti sekolah serta kawasan komersil berdekatan turut disediakan. Melalui pembangunan kemudahan ini, secara keseluruhannya Prima merupakan medium bagi pembangunan komuniti. Selain menyediakan rumah untuk rakyat, Prima bukan sahaja untuk menjadi pemangkin pembangunan sosioekonomi khususnya untuk pembelinya, tetapi secara tidak langsung turut memberi kesan kepada masyarakat setempat. Harga rumah yang ditawarkan oleh Prima adalah pada harga yang mampu dimiliki oleh golongan berpendapatan sederhana, iaitu pada harga antara RM100,000 sehingga RM400,000 mengikut jenis dan lokasi. Semoga usaha Prima ini dapat mendorong pemaju swasta agar lebih berdaya saing untuk menyediakan perumahan mampu milik yang menepati permintaan pasaran semasa. Sesungguhnya, Prima amat menggalakkan pemaju swasta menandingi tanda aras yang telah disasarkan demi manfaat rakyat. Terima kasih. Ya, Ampang. Terima kasih Menteri. Saya difahamkan oleh Persatuan Pembeli Rumah Kebangsaan, ya, Prima yang pada matlamat awalnya untuk membantu ada program mampu bilik untuk rakyat, tetapi dengan harga yang tinggi ini telah membuatkan rakyat tidak mampu untuk mendapatkan memiliki rumah Prima ini. Dan rumah Prima ini juga dibuka sebagai rumah kedua juga, ya. Jadi saya juga nak tahu setakat ini berapakah rumah yang Prima ini telah dibina dan berapakah ini yang telah diduki. Dan saya juga dipahamkan bahawa walaupun Prima ini kononnya dikatakan oleh Menteri dibina di kawasan strategik, tetapi oleh kerana mengambil kepentingan pemaju dan sebagainya, rumah-rumah Prima ini juga dibina di kawasan luar bandar, ya. Jadi saya kalau dibandingkan dengan program
rumah Selangorku daripada Kajian Negeri Selangor, ianya amat lebih mudah dimiliki dengan harga daripada 42,000 sampai 250,000 yang juga adakan community service seperti apa yang disebutkan Menteri tadi. Jadi saya rasa kerajaan pusat sekarang ni harus memikirkan bahawa dengan keadaan harga dengan keadaan ringgit kita turun, tone naik, lepas tu GST dan sebagainya, rakyat tidak mungkin boleh memiliki rumah yang semahal ini sampai ditukar daripada 350,000 kepada 450,000. Jadi kita tidak mahu rumah mampu milik ini menjadi rumah mampu tiang aja. Terima kasih. Datuk Yang Betul, seperti yang saya sebutkan kepada Yang Berhormat tadi, prima ialah rumah untuk mereka yang berpendapatan sederhana. Jadi yang lain itu dia ada skim di bawah agensi dan juga kementerian yang telah ditentukan, seperti rumah mesra rakyat, rumah mampu milik. Jadi SPMB dan juga kementerian lain, dia ada program khusus untuk tujuan tersebut. Jadi untuk berpendapatan yang mereka berpendapatan sederhana, maka kita perkenalkan prima. Yang maksud ini adalah untuk berpendapatan sederhana yang punya pendapatan di antara 2,500 sehingga 10,000. Kalau Yang Berhormat sebut Selangor yang membina rumah di antara 40,000 sehingga 450,000, tapi apakah pendapatan yang disyaratkan kepada mereka? Yang Berhormat, kalau sekiranya orang yang berpendapatan tinggi beli rumah yang murah, tak betul. Kita contohnya rumah 40,000, kata Yang Berhormat sebut 40,000 di Selangor. Kalau pendapatannya 2,500 ke 10,000, dia tak patut beli rumah yang berharga 40,000. Itu sebab kerajaan pusat menetapkan bahawa mereka yang berpendapatan 2,500 ke bawah, dia ada skim dia. Mereka yang berpendapatan 2,500 sehingga 10,000 ada skimnya. Jadi kita ada yang prima ni, yang khusus yang Muhammad sebutkan bahawa ini rumah mampu milik, ya, mampu milik untuk mereka yang berpendapatan sederhana. Mereka yang berpendapatan rendah, kita ada program yang telah kita perkenalkan macam rumah mesra rakyat. Bagi mereka yang tidak mampu langsung, kita ada program e-kasih dan sebagainya. Jadi perkenalan yang dibuat oleh kerajaan pusat adalah yang terbaik kerana meletakkan mereka dalam pelbagai tahap pendapatan untuk layak mendapatkan rumah. Bagi anggota kerajaan, Yang Berhormat, anggota kerajaan Perumahan Satu Malaysia ni, hal ini juga untuk mereka yang berpendapatan sederhana. Kita tidak mahu mereka yang berpendapatan sederhana ni melanggar untuk program ni rumah mesra rakyat ataupun mereka yang berpendapatan rendah. Jadi untuk prima Yang Berhormat, mereka yang berpendapatan sederhana ini akan mendapat nilai tambah kepada harga sekarang. Contohnya mungkin dalam 3 atau 4 tahun lagi, rumah ni akan mendapat nilai mungkin 2 kali ganda ataupun 3 kali ganda, sebab mereka berada di kawasan pinggir bandar. Bagi setengah tempat Yang Muhammad sebut, mereka berada di jauh di bandar dan sebagainya. Yang Muhammad kena ingat bahawa dalam pembangunan sekarang, kita tidak akan menyangka bahawa yang berada di ceruk tu kadang-kadang mereka berada di tengah. Contohnya bila berlaku pembinaan highway, orang yang berada di jauh di ceruk sana, tiba-tiba mereka berada di tengah kerana rumah mereka berdekatan dengan highway. Jadi pembangunan sekarang ni tak boleh lihat bahawa mereka berada di kampung seolahnya mereka terpinggir. Kadang-kadang kalau highway melalui kampung yang berkenaan, harga tanah dan juga lain-lain aspek dia akan berubah. Terima kasih. Ya, Kalabakan. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih Menteri. Saya tidak faham mengapa kita tubuhkan firma. Kerana kita fikir ia sama macam kontraktor luar juga. Harga meningkat tinggi dan firma mengalami keuntungan yang begitu besar. Jadi saya fikir, saya cadangkan
kita tak usah tubuhkan firma lagi. Kerana ini menggalakkan orang membuat keuntungan begitu besar. Jadi saya ingin bertanya kepada Menteri, adakah rakyat yang berpendapatan sederhana 2,000 mampu memiliki rumah firma kerana ia menjangkau sampai RM400,000 satu buah? Ya, sila Menteri. Yang berhormat, soalan yang berhormat ni terlampau umum untuk kita menutup prima kerana harganya tinggi. Yang Berhormat kena ingat bahawa prima masuk dalam pasaran dengan meletakkan syarat bahawa rumah prima mesti 20% rendah daripada harga pasaran. Jadi berarti kalau harga pasaran sekian banyak, prima akan pastikan supaya harga yang ditentukan oleh prima 20% lebih rendah. Yang Berhormat, kalau kita bukan meletakkan keuntungan kepada kontraktor, tetapi kita meletakkan keuntungan kepada pembeli. Ya? Tidak, kalau ada Yang Berhormat, kalau benda yang khusus, Yang Berhormat, kalau ada kes yang khusus yang Berhormat boleh refer kepada saya. Sekarang pun kita telah, Lembaga Prima telah meneruskan 200,000 rumah, dan dalam pembinaan sekarang kita ada 64,974. Kalau untuk Sabah kita ada 6,092 yang melibatkan 8 projek. Jadi Yang Berhormat Marcoses dan juga Kelabakan boleh lihat perkara ini. Tetapi saya nak beritahu kepada Yang Berhormat Datuk Speaker bahawa rumah kita, rumah prima 20% lebih rendah daripada harga pasaran, dan prima harga bukan untuk nak jual rumah saja. Prima harga untuk membina komuniti, masyarakat, supaya masyarakat Malaysia di masa akan datang, terutamanya mereka yang berpendapatan sederhana, dapat hidup aman dan damai, dapat berjiran dengan baik di antara pelbagai kaum di negara ini. Ini matlamat besar, bukan memberi rumah, tapi memberi kemasyarakatan. Jadi Yang Berhormat patut memberi sokongan. Kalau ada kes Yang Berhormat, kontraktor buat untung lebih, ada penyelewengan, Yang Berhormat bagi tahu. Tindakan akan diambil serta-merta sebelum 24 jam. Sebab ini benda ni tak boleh dibiarkan, sebab kita tidak mahu nama baik prima Yang Berhormat yang sekarang ini elok, malah pihak pembangkang pun puji prima. Macam Kota Melaka, dia memuji-muji prima. Dan kerana prima buat di kawasannya, dan dilihat prima telah memberi perkhidmatan yang baik kepada rakyat. Jadi tanpa mengira kaum. Bila kita buat balloting terbuka seluruh rakyat Malaysia. Walaupun kadang-kadang kita kena tengok juga tentang demografi kependudukan rakyat, tetapi bila kita buat balloting terbuka Yang Berhormat. Jadi kehadiran prima sebenarnya memberi wadah perjuangan baru rakyat supaya bukan saja dapat rumah yang lebih murah, yang berpendapatan sederhana, tetapi dapat satu komuniti kemasyarakatan untuk masa depan rakyat. Terima kasih. Lipis. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua kerana mengizinkan saya kemukakan soalan tambahan. Terlebih dahulu saya nak merakamkan ucapan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang kerana telah dapat menyiapkan 39,000 unit rumah prima negeri Pahang dengan harga RM150,000, yang mana pegawai kerajaan diberikan diskaun sebanyak 10%, dan dalam perancangan yang akan datang ini akan membina rumah prima berharga RM80,000 di negeri Pahang, di bawah kerajaan negeri Pahang. Persoalan saya, soalan tambahan ini, adakah kerajaan akan memperkenalkan satu skim pembiayaan baru dengan kadar bayaran bulanan yang jauh lebih rendah bagi membantu individu yang gagal memperolehi pinjaman bagi memiliki rumah di bawah projek prima ini, yang mana kalau boleh skim tersebut persekitaran bayarannya antara
RM400 ke RM500. Kita tahu ramai hari ini pemohon-pemohonnya yang tidak berjaya kerana tidak mendapat cukup pendapatan bagi membayar bulanan. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Saya ucap tahniah kepada Kerajaan Pahang yang membina rumah hak peringkat awal tu yang berharga RM100,000 ke atas. Tetapi Yang Berhormat berhubung dengan harga bawah daripada RM100,000 tu, ini adalah khusus untuk Pahang dan hal yang ni sebenarnya ialah Kerajaan Pahang dari usaha mereka kerana harga prima seperti yang saya sebutkan ialah berharga RM100,000 ke atas Yang Berhormat, ada satu yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini bahawa bagi mereka yang mendapat rumah prima dan tiba-tiba dia tidak mendapat pinjaman daripada mana-mana institusi kewangan, maka kita perkenalkan skim rent to own. Dia sewa untuk beli. Mana kata dia membayar sewa tapi kita convert kepada bayaran caruman bulanan. Jadi bagi mereka yang tak dapat pinjaman, mereka boleh menyertai skim rent to own prima. Jadi bila mereka dapat prima sudah pasti mereka sudah berada dalam keadaan lega kerana prima akan memastikan supaya mereka memiliki rumah yang berkenaan. Dan prima juga kita mendapat kelulusan daripada pihak institusi kewangan. Bila mereka dapat rumah prima mereka tak perlu belanja apa lagi. Jadi kita bagi pinjaman sampai ke tahap 110%. Jadi dia tak perlu buat bayaran apa lagi. Jadi inilah keistimewaan yang saya ingat wakil-wakil rakyat dan semua rakyat Malaysia harus bagi sokongan. Dia dapat prima, kerajaan kita akan uruskan supaya prima akan uruskan supaya dia dapat pinjaman di antara 95% sehingga 110%. Jadi dia khidmat bayaran untuk khidmat guaman, duty stamp, wang pendahuluan dan lain-lain lagi, dia tidak perlu berbuat demikian. Jadi sebenarnya lihat prima ni yang kita masukkan dalam iklan kita bahawa dia sebenarnya ialah untuk masa depan rakyat Malaysia. Jadi bagi sokongan Yang Berhormat, kalau ada masalah Yang Berhormat beritahu bahawa kita akan turun ke padang serta-merta untuk memastikan supaya masalah tidak timbul, dan kita nak pastikan supaya mereka yang dapat rumah prima dia tidak perlu bimbang lagi. Dia cuba buat pinjaman bank, tapi kalau gagal dan prima dia akan menyertai skim prima rent to own. Jadi Yang Berhormat, begitulah keadaan sokong penuh. Terima kasih. Terima kasih Marcoses, sokong penuh. Jadi saya ucap terima kasih dan kepada semua Yang Berhormat bagi sokongan penuh kerana prima ialah untuk masa depan rakyat. Terima kasih. Ya, saya jemput Dato' Hasbullah bin Osman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Soalan Greek, soalan nombor 5. Ya, sila Menteri. Terima kasih Yang Tuan Ketua, terima kasih Muhammad Greek. Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia ataupun FRIM adalah agensi yang tanggungjawab dalam penyelidikan perhutanan tropika di Malaysia. Jadi FRIM juga telah diiktiraf sebagai warisan semula jadi negara dan warisan kebangsaan. FRIM juga menyediakan kemudahan-kemudahan riadah kesedaran alam sekitar seperti yang disebutkan tadi. Seperti dalam soalan, seperti riadah di mana ada track jogging, mountain bike dan sebagainya, rekreasi dan perkelahan, titian konopi, kela di penyelidikan dan sebagainya, macam-macam ada. Jadi FRIM peka tentang dalam usaha meningkatkan kesedaran alam sekitar di kalangan masyarakat. Justru pada masa ini fee masuk yang dikenakan FRIM kepada pengunjung semenjak tahun 1996 masih kekal RM1. Sangat murah. Walau bagaimanapun, dan murah walau bagaimanapun, tiada charge fee masuk dikenakan kepada pengunjung OKU dan pelajar beruniform. Cuma charge-charge lain adalah bergantung kepada kemudahan-kemudahan tertentu yang disediakan
yang boleh digunakan oleh pengunjung. Sekian, terima kasih. Ya, Great. Terima kasih pihak kerajaan. Frame ni sebenarnya dah lama ditubuhkan, tetapi orang ramai di peringkat bawah rasanya kurang mengenali frame, walaupun frame sepatutnya mendidik masyarakat untuk menjaga hutan. Dalam parlimen saya Greek, hampir separuh terdiri daripada hutan simpan seperti Raya Belum. Soalan saya, apakah program yang telah dijalankan oleh pihak kementerian untuk memperkasakan penghayatan ataupun kesedaran kepentingan hutan kepada masyarakat bermula daripada peringkat rendah hingga ke peringkat tinggi? Dan begitu juga soalan nak bertanya, apakah pengkomersialan produk hasil inovasi print yang menjurus kesedaran alam sekitar? Minta pihak kerajaan menjawab. Ya, Sila Menteri. Terima kasih Tuan Ketua, terima kasih Great. Jadi betul lah, sehingga ini saya kira ini ramai yang tidak mengetahui ataupun frame ni tidak popular, kerana selama ini segala kejayaan yang diterima baik, banyak kejayaan kan, oleh frame tidak diketahui ramai. Jadi tadi ada dua soalan tentang kempen kesedaran daripada yang boleh dibuat melalui frame atau daripada frame dan sebagainya. Kedua tentang pengkomersialan. Saya nak jawab yang kedua dulu sebab ada kaitan yang pertama. Mudah kata atau yang mudah difahami ialah kalau kita boleh kaitkan dengan ekoturism. Kerana frame ni salah satunya seperti saya sebut tadi adalah membantu untuk memelihara rainforest ataupun hutan, terutama hutan hujan, dan sekaligus dapat mewujudkan satu ekosistem yang lengkap dalam hutan, iaitu biodiversity, di mana di dalamnya mengandungi flora, fauna dan sebagainya. Sudah tentu ini menarik pelancong-pelancong datang untuk sama-sama rasa tentang alam sekitar, rasa selesa, rasa nyaman, dan juga membuat inventory tentang biodiversity dan sebagainya. Seperti yang disebut tadi, hutan belum di Perak, ramai pengunjung di sana, itu paling mudah dari segi pengkomersialan. Tetapi pada masa sama juga, frame telah pun berjaya menghasilkan beberapa inovasi. Yang paling ketara ialah inovasi ke atas penggunaan kayu getah sebagai bahan mentah alternatif industri perabot negara, di mana sejak berjayanya ini sejak 2009, industri perabot berdasarkan kayu getah Malaysia telah pun memberi pulangan sekitar RM 6 hingga 7 bilion setahun. Selain daripada beberapa lagi inovasi seperti tissue culture dan lain-lain, termasuklah yang paling popular bagi Greek, Tuan Kak Ali, ini semua menghasilkan produk dalam bentuk pengkomersialan. Ada beberapa lagi yang tak perlu saya sebut di sini, tak sempat, nanti kita boleh bincang di luar. Dan sekaligus sebenarnya ini menarik perhatian orang ramai untuk sayang kepada alam sekitar. Jadi yang Menteri NRI telah mengarahkan pegawai-pegawai supaya mengambil satu pendekatan lain yang lebih menarik, iaitu pemeliharaan sumber asli yang berkaitan dengan alam sekitar adalah disekalikan atau concurrent dengan pengkomersialan, supaya ada pooling factor dan sekaligus menarik orang ramai untuk sama-sama menjaga alam sekitar. Sekian, terima kasih. Ya, Ulu Langat. Terima kasih Datuk Ketua, terima kasih Yang Menteri di atas jawapan yang lebih tadi. Menyambung soalan daripada Great, saya dipahamkan penyelidikan frame banyak menjalankan penyelidikan yang signifikan untuk konservasi hutan negara,
dalam usaha menjaga kesejahteraan manusia dan kehidupan lain. Jadi malangnya, sebagaimana yang disebut oleh Greg juga tadi, banyak maklumat yang patut didedahkan kepada masyarakat tidak sampai kepada masyarakat. Jadi soalan tambahan saya, apakah penyelidikan dan inovasi yang disebutkan tadi yang menjadi keutamaan kepada PRIM yang memberi sumbangan besar dalam pemeliharaan alam sekitar serta dapat membantu meningkatkan kualiti hidup manusia. Supaya dengan pendedahan ini maka kita dapat lagi memberi kesedaran tentang pentingnya menjaga alam sekitar. Terima kasih. Ya, sila. Terima kasih Yang Berhormat Abdul Langat. Jadi seperti yang saya sebut tadi, selain daripada perkara-perkara yang saya jawab, soalan tambahan daripada Greg tadi, FRIM memang banyak hasil kajian yang telah pun berjaya dihasilkan. Betul, ramai yang tidak mengetahui, yang Menteri telah pun mengarahkan supaya perkara ini diatasi, dan satu pendekatan yang paling berkesan kami fikir ialah dengan FRIM diberi peluang untuk mengambil bahagian dalam pengomersialan. Itu paling berkesan sekali lah kita nak buat concurrent. Di mana Yang Berhormat Menteri minta supaya akta FRIM itu sendiri diubah, kerana banyak hasil inovasi FRIM itu sendiri yang boleh dikomersialkan. Saya nak sebut di sini salah satu, ada beberapa hasil inovasi FRIM telah pun dipinang, gunakan perkataan dipinang ataupun dirisik, malah ditawarkan dengan harga tinggi oleh negara Korea, malah oleh negara Israel. Saya diberitahu oleh pegawai FRIM, tapi kita tak boleh jual pada mereka. Sayang produk-produk ini tidak dapat dikomersialkan, dan itu menjadi keutamaan kepada FRIM seperti mana arahan Yang Berhormat Menteri NRI yang baru daripada Satu Bung. Jadi sudah tentulah ini akan menjurus kepada apresiasi alam sekitar semula jadi yang bernilai tinggi. Dan kalau saya nak senaraikan satu persatu anugerah yang telah disenaraikan, salah satunya saya sebut di sini ialah tadi saya sebut maaf, tu ada saya nak buka sikit layar ni. Anugerah Green Invention Order of Merit dan Forestry Order of Merit 2013 daripada Korea. Ini daripada peringkat antarabangsa. Dan juga 8 patent daripada Malaysia berjaya menghasilkan, saya nak sebut sekali lagi, berjaya menghasilkan sistem pengeringan suhu tinggi bertaraf antarabangsa untuk merawat kayu getah tanpa menggunakan rawatan bahan kimia, dan menerima anugerah seperti tadi, dan juga berjaya mendapatkan 8 patent daripada Malaysia, Amerika Syarikat, Thailand, Vietnam, Indonesia, China, Singapura dan India. Ini di antaranya. Dan alhamdulillah Malaysia telah pun mengisytiharkan FRIM sebagai tapak, sebagai apa ni? Sekejap. Dia punya helaian ni berterabur. FRIM diisytiharkan sebagai tapak warisan semula jadi negara pada 2009, dan pada tahun 2012 pula diisytiharkan sebagai warisan kebangsaan, dan ini memberi perlindungan kepada FRIM dan membolehkan segala kecemerlangan dan aktiviti R&D dan sebagainya terus dihayati dan menjadi mercu tanda masyarakat Malaysia dan antarabangsa. Sekian, terima kasih. Ya, saya jemput Tuan V. Sivakumar.
Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Soalan saya soalan yang ke-6. Sila Menteri. Terima kasih Datuk Tuan Yang Dipertua dan Yang Berhormat Batu Gajah. Power Purchase Agreement PPA dengan izin merupakan perjanjian komersial di antara dua pihak, iaitu pihak penjana bebas dan Tenaga Nasional ataupun TNB, di mana terdapat clause kerahsiaan isi kandungan di dalam perjanjian berkenaan. Oleh yang demikian, tiada maklumat boleh didedahkan kepada umum berkenaan perjanjian ini tanpa persetujuan kedua-dua pihak berkenaan. Namun begitu, pindaan yang baru dibuat terhadap Akta Berkenaan Elektrik 1990 pindaan 2015 Seksyen 9(I) telah memperuntukkan bahawa seberang perkiraan ataupun arrangement dengan izin oleh pemegang lesen hendaklah tertaluk kepada kelulusan Suruhanjaya Tenaga sebagai third party. Beberapa usaha telah dilaksanakan oleh kerajaan bagi mengurangkan kos penjanaan dan berdasarkan tarif komersial PPA sedia ada. Untuk makluman, IPP generasi pertama akan tamat tempoh konsesi di dalam tahun 2015 sehingga 2017. TNB dan IPP juga telah diperuntukkan untuk menandatangani PPA baru yang telah disemak dan ditanda aras dengan perjanjian pembelian tenaga terkini oleh Suruhanjaya Tenaga. Pada pertengahan tahun 2015, Suruhanjaya Tenaga sekali lagi telah melaksanakan proses bidaan short term capacity bagi IPP dan TNB yang akan tamat tempoh bagi maksud untuk melanjutkan tempoh konsesi selama 2 tahun 10 bulan sehingga 3 tahun 10 bulan lagi. Bagi bidaan ini, penjana diminta untuk menawar tarif yang kompetitif bagi tempoh kelanjutan memandangkan semua kos pembiayaan bagi projek telah dibayar sepenuhnya dalam jangka waktu konsesi sedia ada. Selanjutnya, Suruhanjaya Tenaga juga telah melaksanakan New Enhanced Dispatch Arrangement ataupun NEDA pada 29 Oktober 2015, di mana penjana yang mempunyai konsesi boleh menawarkan pengurangan kadar kepada Variable Operating Rate (VOR) dengan izin ke atas kos penjanaan mereka. Jelas ini semua mencerminkan bahawa kerajaan telah mengambil banyak langkah bagi memastikan supaya perjanjian-perjanjian yang dimeterai antara pihak-pihak yang terlibat dalam industri penjanaan elektrik ini tidak merugikan negara dan membebankan rakyat, dan tidak timbul keperluan untuk mengubah mana-mana undang-undang untuk mendedahkan mana-mana perjanjian yang bersifat rahasia kepada umum. Ya, Batu Gajah. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih Menteri. Perjanjian konsesi antara kerajaan dan penjana tenaga bebas IPP menyebabkan negara mengalami kerugian apabila sejumlah lebih kurang RM19 bilion seperti pada tahun 2010 diperuntukkan setiap tahun untuk membayar subsidi kepada pihak terbabit. IPP dilindungi oleh PPA. IPP menjual tenaga dengan harga yang mahal kepada TNB dan TNB diwajibkan membelinya, manakala Petronas pula wajib memberi subsidi kepada IPP. Ini hanya menguntungkan kira-kira 26 syarikat tetapi menjerut rakyat, di mana kenaikan tarif elektrik adalah disebabkan TNB terpaksa menanggung IPP ini. Kerajaan telah menarik subsidi kepada rakyat, tetapi kerana perjanjian gelap dan berat sebelah ini, kerajaan terpaksa memberi subsidi kepada IPP. Sehingga kini tidak ada pendedahan tentang intipati perjanjian pembekal tenaga bebas kepada tenaga nasional berhad. Sekarang saya masuk soalan. Adakah benar pertembungan mantan Perdana Menteri Tun Mahathir dan Perdana Menteri sekarang adalah berpunca kepada kroni 1MDB? Perdana Menteri telah melangkah masuk sempadan IPP yang selama ini dikuasai oleh mantan Perdana Menteri. Jadi bolehkah Menteri mengambil kesempatan ini untuk mendedahkan semua perjanjian IPP dan berjanji untuk menghentikan semua amalan perjanjian gelap dan berat sebelah yang merugikan rakyat jelata? Menteri mesti berani menjawab soalan ini. Yang mana betul kita sokong, yang mana yang salah kita tentang demi rakyat. Terima kasih Menteri.
Orang sabar. Ketua Yang Bertuah, sebenarnya tuduhan itu tuduhan liar dan tidak betul lah. Untuk makluman ahli yang berhormat, kita telah melaksanakan semenjak tahun lalu dan dilaksanakan mulai tahun ini yang kita sebut imbalance pass-through, dan di bawah program imbalance pass-through ini kerajaan telah mengambil ketetapan supaya kos gas yang dibekal kepada IPP dalam bentuk subsidi oleh pihak Petronas itu dikurangkan setiap 6 bulan RM1.50 satu MMBTU. Maka ini akan terus menaikkan kadar ataupun kos gas kepada setiap IPP tersebut. Dan kita yakin di bawah perkara ini adalah satu program yang tulus dan tujuan kita ialah supaya mengurangkan subsidi dan pada masa yang sama mempaskan kepada pihak pengguna apa-apa saving yang Petronas telah pun save dengan izin daripada diberi kepada penjana-penjana. Jadi namun kerana kerajaan begitu baik, 2 kali 6 bulan ini pihak kerajaan telah menanggung kenaikan tarif yang harusnya dipas kepada pengguna kerana harga gas kepada penjana-penjana ini telah dinaikkan RM1.50 setiap 6 bulan bagi MMBTU. Terima kasih. Ya, saya jemput Datuk Hassan bin Arifin. Datuk Yang di-Pertua, saya majukan soalan nombor 7. Ya, sila Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk di-Pertua, dalam pertemuan pemukiman ke-6 pemimpin-pemimpin Malaysia Singapura pada 5 Mei 2015 yang lalu, Yang Berhormat Datuk Seri Najib Razak, Perdana Menteri Malaysia bersama Perdana Menteri Singapura Mr. Lee Hsien Loong telah menegaskan komitmen kedua-dua kerajaan dalam melaksanakan projek High Speed Rail HSR ataupun projek kereta api berkelajuan tinggi ini, termasuk mengumumkan untuk menyelaras semula terma-terma selain penetapan tarikh siap yang baru dalam merealisasikan projek HSR ini. Antara terma yang berbangkit di peringkat rundingan bersama pihak Singapura adalah dalam aspek-aspek teknikal, komersial dan keselamatan. Dalam masa yang sama, dari segi domestik, pihak kerajaan telah menubuhkan MyHSR Corporation di bawah Kementerian Keuangan yang berperanan untuk memberi lebih tumpuan kepada pelaksanaan projek HSR ini. Untuk makluman yang berhormat, projek HSR ini dijangka akan menjana impak ekonomi sebanyak 100 bilion ringgit Malaysia dari segi keluaran dalam negara kasar, di mana dari jumlah tersebut sebanyak 70 bilion ringgit Malaysia akan dijana daripada aktiviti pembinaan, operasi dan impak pengganda dengan izin multiplier impact yang terhasil daripada aktiviti pembinaan dan operasi projek, manakala baki 30 bilion ringgit dijangka terhasil melalui impak ekonomi yang lebih meluas dengan izin wider economic benefit dengan jangkaan peningkatan aktiviti ekonomi industri hartanah, pelancongan dan sektor perkhidmatan. Impak ekonomi yang lebih meluas ini dijangka dapat ditingkatkan lagi dengan adanya pelan pembangunan sosioekonomi yang mengambil kira pembangunan stesen HSR dan kawasan sekitar. Terima kasih. Ya, Rampin. Adakah kerajaan sedar bahawa bilanya terbenanya landasan ini akan menjejaskan industri penerbangan negara, di mana ada kecenderungan untuk pelancong-pelancong tidak menggunakan KLIA tapi terus daripada Kuala Lumpur high speed rail terus naik ke kapal terbang ke lapangan terbang Singapura. Terima kasih Yang Berhormat Rompin. Yang saya pasti perkara tersebut juga dipertimbangkan kerana dalam pengumuman pada bulan Oktober di antara SPAT dan LTA Land Transport Authority Singapura
telah pun meletakkan di dalam website mereka tentang market feedback kepada industri, termasuk dalam soal-soal pembinaan desain dari segi kewangan. Sudah tentu pertimbangan dari segi terjejasnya penerbangan Kuala Lumpur Singapura dari segi penumpang apabila terbenanya ataupun wujudnya HSR ini akan diambil kira dari segi kesan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Rompin. Tapi untuk mengatakan bahawa terjejasnya industri penerbangan secara total apabila terbenanya HSR, pada saya masih menjadi dalam pertimbangan kedua-dua buah negara. Ya, Temeloh. Juga anak Rompin. Terima kasih Yang di-Pertua, terima kasih Menteri. Soalan tambahan saya ialah kalau kita lihat berdasarkan kepada prestasi ekonomi negara semasa, sama ada ekonomi negara ataupun ekonomi rakyat, ditambah pula dengan kejatuhan nilai ringgit, harga komoditi, kemudian peningkatan kos tarikh hidup, yang mana antara lainnya semua ini berpunca antaranya ialah dengan kenaikan harga petrol, dengan kenaikan kadar tu apa semua sekali. Apakah kerajaan tidak bercadang untuk membuat kajian semula apakah kewajarannya kerajaan meneruskan projek high speed rail ini, Kuala Lumpur Singapura ini, supaya dana yang ada itu boleh kita tumpukan kepada perkara-perkara yang lebih memerlukan untuk pembangunan dan juga kebajikan kepada rakyat terbanyak dalam negara kita. Di samping saya setuju juga supaya dikaji sekali lagi tentang implikasi kepada sistem penerbangan MAS, Asia, termasuk KTM yang Singapura menjadi destinasi utama kepada perkhidmatan ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Termalu Anak Rompin. Saya baru tahu Yang Berhormat sebenarnya juga Anak Rompin. Pada peringkat ini, seperti yang dinyatakan tadi, dalam permukiman terkini, perkara ini semua sedang dipertimbangkan. Pada dasarnya, ia adalah merupakan satu projek di bawah ETP, salah satu daripada entry point project yang dikeutarakan oleh pemandu pada tahun 2010, yang kita tahu pada ketika itu kedudukan ekonomi dan persekitarannya agak berbeza. Saya setuju. Namun begitu, kedua buah negara mengarahkan supaya kedua buah agensi berkaitan untuk melihat semula semua perkara termasuk tarikh tempoh selesainya projek ini yang mungkin tidak dapat kita capai seperti yang dihasratkan ketika kita mengumumkan pembinaan HSR ini. Namun begitu, dari segi keuangan, dari segi perkara-perkara berkaitan, syarikat mana yang bakal terlibat dan bentuk pembiayaan itu masih dalam peringkat perbincangan. Yang kita tahu dia akan bermula daripada jurung East Jurong ataupun jurung timur di Singapura, melibatkan hanya 4% saiz landasan. Baki 96 itu akan berada di negara kita yang akan berhenti di bandar Malaysia. Saya percaya kalau kita membatal ataupun dia akan menjejaskan perancangan yang sedang dilakukan di peringkat negara kita di bawah ETP. Sebab itu ia melibatkan negeri Johor, kalau ikut yang kita dah sedia maklum, daripada Nusa Jaya, Batu Pahat, Muar, Melaka, Negeri Sembilan, dan akan berhenti di bandar Malaysia. Syarikat mana atau teknologi mana yang bakal digunakan juga masih dalam rundingan. Dan saya percaya tidak akan kita buat satu keputusan yang bakal memberikan kerugian kepada kedua buah negara. Tambahan pula, projek ini berskala lebih besar dan melibatkan dua buah negara. Sudah tentu kedua buah negara ingin melihat bahawa mereka akan dapat faedah daripada perkara ini. Kalau dikatakan industri penerbangan terjejas, saya percaya negara Singapura juga mempunyai pertimbangan yang sama, dan perkara ini perlulah kita lihat dalam hati yang terbuka, kerana kita mengharapkan punca pendapatan baru dan dapat mengembangkan pertumbuhan ekonomi baru bagi tempoh masa akan datang, kerana dia tidak dapat kita buat dalam tempoh masa setahun dua. Terima kasih. Ya, saya jemput Tuan Ertekwa. Nanti yang di-Pertua, soalan nombor 8. Ya, sila Menteri. Kan Dato' Yang di-Pertua, pertamanya saya ingin mohon untuk memberi jawapan bersekali dengan soalan yang dikemukakan oleh YB Kangar
bertarikh 1 Disember 2015, memandangkan kedua-dua soalan itu adalah berkaitan isu yang sama. Ya, sila. Datuk Yang Di-Pertua, untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, ada beberapa isu yang berkaitan dengan kilang dibuk di negeri Perlis yang melibatkan soal stok yang tak dapat dikeluarkan sebanyak lebih 6,000 metrik tan pada waktu tersebut. Ianya adalah kerana setelah dibuat pemeriksaan oleh pihak kawal selia kementerian dan pihak Bernas, di mana ada beberapa isu yang berkaitan dengan soal kualiti beras yang diproses di kilang tersebut. Jadi sebab itu pihak Bernas dan pihak kilang tersebut bersetuju untuk diproses kembali beras tersebut, dan ianya ditanggung kosnya secara bersama, dan alhamdulillah sekarang ni segalanya hampir selesai, di mana tinggal kira 10% lagi daripada jumlah tersebut yang belum diedarkan. Jadi hampir semua telah diedarkan. Mengenai soalan yang berhormat YB Kangar, pihak kementerian menyedari ada beberapa isu yang berkaitan tentang soal penghantaran beras-beras ST15 ini, dan yang berkaitan dengan soal yang dikaitkan dengan ketirisan dan sebagainya. Kini pihak kementerian membuat kajian secara mendalam sama ada untuk menambah baik program ini ataupun menghentikan program ini, ataupun mencari mekanisme baru untuk memastikan bahawa rakyat yang memerlukan sokongan ataupun bantuan beras ini dapat diterima dengan cara yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Terima kasih. Ya, sila Bakri. Okey. Terima kasih Menteri menjawab soalan saya. Di sini saya nak tanya soalan tambahan. Beras ST15 sebenarnya memberikan peluang kepada rakyat Malaysia pendapatan yang rendah. Tapi saya sentiasa mendapat aluan tentang bekalan beras ST15 tak ada stor dan dijual habis stor. Diminta Menteri jelaskan secara teliti mengapa masalah ini boleh berlaku dan berapakah kes siasatan telah dijalankan, apakah tindakan yang sewajarnya diambil terhadap masalah ini. Minta penjelasan. Terima kasih Yang Berhormat di atas soalan tambahan. Saya akui bahawa kementerian menyedari bahawa ada isu yang berkaitan dengan bagaimana beras ST15 ini, walaupun kuota yang diberikan ataupun jumlah subsidi yang diberikan sebanyak 60,000 metrik tan untuk rakyat seluruh negara bagi mendapatkan beras pada harga yang paling rendah dalam negara kita. Ada beberapa isu yang disebutkan oleh Yang Berhormat, kita sedari. Beberapa tindakan pun sudah diambil. Mungkin saya tidak dapat sebutkan secara terperinci di sini. Saya boleh bekalkan di mana banyak pemborong-pemborong telah pun dihentikan kontrak mereka dalam memberikan bekalan untuk mengedar beras ST15. Sebab itu saya katakan bahawa kajian terperinci sedang dilakukan dan kita akan memikirkan mungkin mekanisme baru, sama ada memperbaiki sistem yang sedia ada, ataupun saya sebutkan kita hentikan terus, ataupun mencari jalan secara langsung dapat kita berikan kepada rakyat yang berpendapatan rendah di bawah garis kemiskinan untuk memperolehi keupayaan bagi mendapatkan beras bagi menampung keperluan asas mereka. Jadi perkara ini akan kita maklumkan dalam masa yang terdekat. Terima kasih. Ya, Tanah Merah. Terima kasih. Menteri, soalan tambahan saya ialah bolehkah Menteri menyatakan sejauh manakah kejayaan kementerian dalam memastikan bekalan S15 ini kembali pulih dalam melindungi kepentingan rakyat berpendapatan rendah, seperti yang dikatakan oleh YB Bakri tadi. Tapi saya nak tahu juga langkah tegas yang dilakukan oleh kementerian bagi memastikan tiada kepincangan berlaku dalam proses pengedaran beras tersebut yang membabitkan antara pemborong dan pengilang. Terima kasih. Ya, sila Menteri.
Datuk yang betul. Terima kasih di atas soalan tambahan, dan di atas soalan-soalan tadi saya sedar bahawa keprihatinan yang terusan di kalangan ahli yang berhormat tentang program pengedaran beras ST15 ini. Ingin saya jelaskan bahawa ST15 ialah satu program yang diperkenalkan tahun 2008. Pada waktu itu terdapat isu kekurangan beras dunia pada waktu tersebut dan harga beras meningkat, di mana kerajaan memikirkan bagaimana untuk memberikan peluang pada rakyat yang berpendapatan rendah untuk mendapatkan beras yang lebih murah daripada harga pasaran dengan mengadakan skim di mana kerajaan memberi subsidi pada beras yang dicampur dalam kampik itu 15%, super beras super, 15% beras yang hancur. Ini program yang kita rasa sesuai pada waktu tersebut. Tetapi dalam prosesnya kita dapati ada banyak isu bagaimana apabila pengilang memberikan kepada pemborong dan pemborong tidak dapat memenuhi tanggungjawab mereka mengedarkan di tempat-tempat, banyak tempat dalam negara kita, di seluruh tempat-tempat terutama sekali di kawasan pendalaman dan sebagainya. Ianya kita akui bahawa isu itu ada yang perlu diperbaiki. Walaupun tindakan ada diambil menghentikan pemborong dan sebagainya, ianya masih berterusan lagi tentang soal ini. Sebab itu kita mesti memikirkan mekanisme baru yang akan kita umumkan dalam masa yang terdekat, supaya sama ada kita nak teruskan tidak ST15. Misalnya ada isu kata kenapa rakyat miskin di Malaysia ini kita katakan bahawa mereka akan terus makan beras hancur, kerana ramai yang berkata bahawa rakyat miskin di Thailand dia makan beras siap, tak makan beras hancur. Kenapa perlu dihancurkan beras tersebut untuk diberi makan pada rakyat miskin kita? Rakyat miskin di Vietnam makan beras Vietnam, tak perlu dihancurkan. Ianya program sementara pada waktu tersebut. Sebab itu ada lagi isu yang mengatakan bahawa terdapat tempat yang beras tersebut tidak ada dalam pasaran, tetapi terdapat tempat yang berlambak dalam pasaran yang boleh dibeli oleh bukan warga negara kita. Beras ini beras subsidi tetapi boleh dibeli oleh bukan warga negara kita misalnya. Ini ada beberapa isu yang kita akui, yang kita sedang mencari jalan yang terbaik untuk memikirkan mekanisme baru. Misalnya sama ada kita memberi terus peruntukan membeli beras pada rakyat-rakyat yang termiskin, yang kita pastikan dia rakyat negara kita dan mereka boleh memilih beras apa yang mereka mahu. Ini antara pilihan-pilihan yang sedang kita fikirkan dan kita rencanakan dalam masa yang terdekat ini. Terima kasih. Jemput yang berhormat Datuk Ko Naik Wong. Terima kasih Datuk Speaker. Soalan saya soalan nombor 9. Terima kasih. Ya, sila Imam Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Seri Di-Pertua. Industri pendanaan sememangnya terdedah kepada risiko kemenangan yang tinggi. Ini kerana keunikan industri pendanaan itu sendiri, di mana ia melibatkan pelbagai elemen seperti kelakuan manusia, tapak pendanaan, jentera dan peralatan, budaya kerja dan pelbagai bentuk prosedur. Untuk makluman ahli yang berhormat, Kementerian Kerja Raya telah mengambil tindakan dengan menubuhkan jawatan kuasa pakar ataupun expert panel dan izin untuk mengkaji semula prosedur dan amalan semasa dalam industri pendanaan. Jawatan kuasa khas ini telah mengenal pasti aspek kelemahan yang terlibat dan mencadangkan penambahbaikan dalam peraturan dan amalan prosedur kerja atau SOP sedia ada. Hasil kajian ini telah dibentangkan kepada Jemaah Menteri dan pada masa kini tindakan susulan sedang dilaksanakan secara berperingkat oleh pemain industri atau stakeholders dengan izin yang terlibat. Di samping itu, kementerian ini juga telah meminda Akta Lembaga Pembangunan Industri Pendanaan Malaysia 1994, iaitu Akta 520, iaitu dengan memperuntukkan satu seksyen khusus berkaitan kewajipan kontraktor pendanaan yang merujuk kepada seksyen 34B-1 berhubung dengan
kewajipan dan tanggungjawab kontraktor pembinaan untuk memastikan keselamatan bangunan dan kerja pembinaan. Manakala Seksyen 34C-1 pula memperuntukkan penalti tidak melebihi RM500,000 terhadap pihak kontraktor yang telah disabitkan kesalahan. Sementara itu, Seksyen 34D pula memperuntukkan penalti tidak melebihi RM500,000 atau penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali kepada kontraktor yang cuai sehingga berlakunya kematian. Susulan ini, CIDB telah mengeluarkan surat perkeliling bertajuk tanggungjawab kontraktor pada 1 September 2014 yang lalu. Perkeliling ini bertujuan memberi peringatan kepada semua kontraktor yang berdaftar mengenai penguatkuasaan undang-undang berkenaan. Datuk Seri Yang Di-Pertua, di samping itu Jemaah Menteri juga baru-baru ini telah bersetuju dengan cadangan kementerian ini untuk menubuhkan jawatan kuasa penyiasatan antara agensi bagi menyiasat keruntuhan bangunan dan insiden pembinaan. Jawatan kuasa ini akan menjalankan siasatan secara menyeluruh berhubung insiden kenalangan di tapak pembinaan melalui perkongsian maklumat, perundangan dan kepakaran. Platform ini bertindak secara terbuka dan telus dengan memastikan pemilik projek menjalankan tugasan mereka dengan tanggungjawab selain memastikan keselamatan pekerja binaan dan pengguna di sekitar tapak pembinaan terjamin. Sekian, terima kasih Datuk Seri Yang Di-Pertua. Saya mohon stakatulah sesi soal jawab untuk pagi ini. Dr. Speaker. Ya. Point of order yang mana? Point of order 18/1. Peraturan Mesyuarat